Assalamualaikum. Bertemu lagi. Kali ini saya ingin membincangkan berkenaan elektrik. Apakah dia elektrik? Jadi elektrik adalah berasal daripada perkataan elektron. Di mana kita boleh jumpa elektron. Kita biasa dengar perkataan elektron. Elektron adalah datang daripada binaan atom. Jadi setiap jirim adalah dibina daripada atom-atom. Kalau kita pecahkan suatu benda, kita pecahkan hingga sehalus-halusnya, kita akan dapat mencapai pecahan yang paling halus, iaitu atom. Jadi atom tu mengandungi proton, elektron dan neutron. Jadi berlainan jenis jirim dia ditentukan oleh bilangan elektron, proton dan neutron yang tertentu, yang khas. Seperti oksigen, dia mesti mengandungi, atom dia mesti mengandungi 8 elektron, 8 proton dan 8 neutron. Untuk contoh lain, aluminium dia ada 13. 13. Silikon ada 14. 14 elektron, proton dan neutron. Copper 29 elektron, 29 proton dan 29 neutron. Jadi setiap bahan ada dia punya nombor elektron dia yang tertentu, proton dan neutron dia. Jadi ini adalah binaan satu atom. Ini adalah atom oksigen yang mengandungi 8 elektron dan 8 proton. Jadi dia elektron tu mengorbit seperti planet dalam sistem solar kita. Di tengah-tengah tu adalah proton atau nukleus yang mengandungi proton. Jadi kalau 8 elektron mesti ada 8 proton. Ini adalah atom untuk oksigen. Jadi inilah yang membentuk oksigen. Dan ini adalah atom kuprum. Atom kuprum mempunyai bilangan elektron yang lebih besar, iaitu 29 elektron dan 29 proton. Jadi kalau kita lihat dia ada 4 orbit, 1, 2, 3 dan 4 orbit. Orbit yang paling luar tu ada mengandungi 1 elektron saja. Di dalam, yang paling dalam 2. Yang selebihnya pada orbit yang kedua dan ketiga. Jadi yang terakhir sekali diletak pada orbit yang keempat. Hanya ada 1 elektron. Jadi setiap orbit tu dia ada jumlah maksimum elektron yang boleh kita diletakkan. Meletakkan elektron. Bilangan elektron tu adalah bergantung pada orbit tu, dia mempunyai bilangan elektron yang telah tetap. Ini 2, kemudian yang orbit yang kedua tu mungkin 8. Jadi yang akhir sekali itu, orbit yang paling akhir tu ada kita panggil free elektron, elektron bebas, yang bila-bila masa boleh terkeluar. Ini kita panggil elektron bebas. Dia boleh keluar masuk kepada atom, keluar ataupun masuk kepada atom. Jadi ikatan dia sangat longgar kepada atom tersebut. Jadi bila-bila masa dia boleh keluar. Bila dapat sedikit tenaga, dia akan keluar daripada atom ibu dia tu. Jadi setiap atom atom kuprum mempunyai 1 elektron bebas, free elektron. Jadi setiap satu atom tu hanya mengandungi 1 elektron bebas. Jadi untuk satu batang kuprum atau satu wire kuprum, dia dibina daripada berjuta-juta atom. Jadi maksud dia di sana itu mengandungi berjuta-juta elektron bebas. Sebab satu atom ada 1 elektron bebas. Ini contoh wire kuprum. Jadi satu wire tu mengandungi, dibina daripada berjuta-juta atom. Jadi setiap satu atom tu ada 1 elektron bebas. Jadi di dalam kesimpulannya dalam dawai
wire kuprum tu mengandungi berjuta-juta elektron bebas. Sebab dia satu atom, satu elektron bebas. Jadi ini dia elektron bebas yang terdapat dalam satu batang kuprum ataupun satu wire kuprum. Jadi dia tidak bergerak. Elektron bebas ni tidak bergerak, dia keluar masuk dalam atom tu sendiri, atom ibu dia tu. Bila dapat sedikit tenaga dia akan keluar, dan bila kekurangan tenaga dia masuk semula kepada atom dia. Jadi dalam satu dawai kuprum tu mengandungi berjuta-juta elektron bebas. Elektron bebas. Dia tidak bergerak ke mana-mana. Dia seperti air. Macam ni. Dia seperti air. Elektron bebas tu seperti air dalam satu pipe. Kalau pipe ni kita letak sama level, jadi air tu tidak bergerak. Air tidak bergerak seperti air dalam kolam. Dia tidak bergerak. Jadi sebab dia sama level, kiri kanan tu sama level, jadi air tu tidak pergi ke mana-mana. Jadi sama seperti elektron bebas. Elektron bebas tu dia duduk dalam wire elektrik, wire kuprum tu tidak bergerak ke mana-mana. Dia hanya boleh bergerak macam ni. Air hanya boleh bergerak bila kita dalam pipe ni boleh bergerak bila kita sebelah kiri, sebelah kanan tu kita tinggikan kedudukan dia berbanding sebelah kiri. Bila keadaan macam ni barulah air tu boleh mengalir. Pada perbezaan ketinggian tu, jadi air tu boleh, air dalam pipe tu boleh, barulah air dalam pipe tu boleh mengalir. Jadi dia boleh, air yang bergerak ni, yang mengalir ni boleh menggerakkan kincir atau kipas ini, kincir air ni. Jadi tenaga daripada gerakan air tu boleh kita jalankan kipas macam ni. Jadi begitu juga elektron. Elektron yang terdapat dalam wire kuprum, dia tidak akan bergerak ke mana-mana, kecuali kalau kita beri perbezaan upaya. Kalau ini perbezaan ketinggian atau perbezaan tekanan, baru air boleh bergerak. Jadi kalau elektron, untuk gerakkan elektron dalam wire kuprum tu, kita perlukan beza upaya yang kita panggil voltage atau voltan. Jadi dia sama konsepnya, air dengan elektron bebas dalam pengalih kuprum tu. Nanti kita akan lihat rajah di mana elektron tu kita boleh, elektron bebas yang terdapat dalam dawai kuprum tu boleh kita gerakkan dengan menggunakan beza upaya ataupun voltage. Jadi kita nampak di situ air mengalir turun bila ada perbezaan ketinggian tu, beza tinggi. Kalau ataupun kita bagi tekanan, perbezaan tekanan. Manakala kita satu pipe tu yang rata tu kita boleh alirkan air dengan memberi tekanan. Begitu ni dia elektron bebas dalam dawai kuprum, pengalih. Jadi kalau kita nak gerakkan elektron bebas ini, kita perlu sambungkan kepada beza upaya. Jadi beza upaya tu datang daripada bateri, bateri ataupun sumber bekalan elektrik. Jadi elektron bebas ini tidak akan bergerak ke mana-mana selagi kita tidak sambung kepada beza upaya. Perbezaan. Bila ada perbezaan upaya barulah macam ni. Bila ada beza upaya daripada bateri ni, ini positif, upaya positif, yang sebelah sini negatif, ni bateri. Jadi barulah elektron ni boleh bergerak. Kita tahu elektron sifat dia akan tertarik kepada kutub positif. Jadi elektron ni akan mengalir, barulah elektron bebas ini mengalir ikut litar ni. Ikut litar ni, dan pergerakan elektron ni akan memberi tenaga, seperti air tadi. Bila bergerak baru dapat tenaga untuk menggerakkan kincir. Di sini sama juga bila kita sambung pada menton,
Jadi elektron yang mengalir ni akan memberi tenaga yang boleh menyalakan mentol lampu. Ini konsep bagaimana elektrik terhasil. Maknanya elektrik tu berasal daripada elektron bebas yang terdapat dalam dawai elektrik yang dibuat daripada kuprum ataupun aluminium. Jadi bila kita sambung pada, mesti ada bateri. Mesti ada bateri. Bateri itu untuk memberikan beza upaya. Bekalan beza upaya. Barulah elektron itu boleh mengalir. Bila kita sambungkan kepada bateri macam tu. Jadi elektron tu pergerakan dia menuju kepada kutub positif, sebab upaya tu upaya positif. Jadi elektron tu bersifat negatif, cahaya negatif. Jadi dia akan bergerak kepada kutub, tertarik kepada kutub positif. Jadi bateri ni akan memberikan perbezaan upaya yang boleh menggerakkan elektron tadi, elektron bebas dalam dawai elektrik. Dan kita tahu bekalan ada dua jenis. Bekalan ada dua jenis bekalan elektrik. Yang pertama ialah bekalan DC, arus terus. Bekalan arus terus, dia kutub positif dia tetap. Kalau sebelah kiri, dia tetap sebelah kiri. Negatif sebelah kanan, tetap sebelah kanan. Itu sifat bekalan DC. Dia kutub beza upaya dia, kutub beza upaya dia adalah tetap. Positif dan negatif tu. Tetapi untuk bekalan lagi satu, iaitu AC, kita panggil AC, bekalan AC. Bekalan AC dia punya kutub, kutub upaya dia boleh berubah-ubah. Kutub positif dan negatif ni boleh berubah-ubah kedudukan dia. Itu beza DC dengan AC. Jadi AC dia kutub positif sekejap sebelah kiri. Pada masa kemudiannya dia akan bertukar menjadi sebelah kanan. Itu untuk AC. Itu perbezaan AC dengan DC. Jadi ingat balik, iaitu elektron bebas ini sama seperti air dalam sebatang pipe. Elektron bebas adalah elektron bebas dalam dawai elektrik adalah sama seperti air dalam sebatang pipe. Jadi di mana dapat elektron bebas tu ialah daripada dawai kuprum. Dalam pengalir, bahan-bahan pengalir seperti kuprum yang sahaja yang terdapat elektron bebas. Kalau bahan-bahan penebat seperti kaca, kayu sebagainya, getah, dia tak ada elektron bebas. Jadi elektron bebas tu hanya ada pada dawai ataupun wire yang dibuat daripada kuprum ataupun tembaga, ataupun aluminium, bahan-bahan pengalir. Itu sebab bila kita nak buat sambungan elektrik, kita perlukan dawai kuprum, tembaga, sebab di dalamnya terdapat banyak elektron bebas. Dalam pengalir, bahan-bahan pengalir terdapat banyak elektron bebas. Itu dia jenis-jenis bekalan. Bekalan DC selalu kita panggil sebagai bateri ataupun DC generators, penjana DC. Kedudukan kutub positif, beza upaya dia adalah sentiasa tetap. Kedudukan kutub positif dan negatif itu sentiasa tetap. Kalau untuk AC dia, seperti yang saya kata tadi, dia boleh berubah-ubah kedudukan dia. Untuk kalau kita lihat rajah ni, mula-mula dia berada, kutub positif tu berada sebelah kiri. Jadi elektron mengalir arah ini, mengalir kepada arah kutub positif
AC source tu, bekalan AC tu. Dan di lain masa pula, kedudukan kutub positif ni akan bertukar ke sebelah kanan, negatif ke sebelah kiri, positif ke sebelah kanan. Jadi bila positif ke sebelah kanan, aliran pergerakan elektron bebas ni akan bertukar arah, bukan lagi ke kalau dalam dawai ni bukan lagi ke sebelah kiri, tapi nanti dia akan bergerak ke sebelah kanan, sebab kutub positif sudah bertukar di bahagian kanan. Jadi itulah dia bagaimana elektrik terhasil, bagaimana kita nak dapatkan arus elektrik, dan apa yang ini kalau kita perhatikan kutub positif dah berpindah. Ini untuk AC source. Tadi dia positif sebelah kiri, sekarang dah tukar ke sebelah kanan. Jadi arah aliran elektron tu sekarang dah bertukar arah. Jadi dia bergerak ke sebelah kanan, bergerak ke kanan. Jadi semua elektron dalam wire kuprum ni bergerak ke sebelah kanan menuju kepada kutub positif. Jadi arah pergerakan tu, pergerakan elektron bebas tu sentiasa bertukar, ikut kedudukan kutub positif pada AC source tu. Sekarang dia tukar balik, jadi sentiasa berubah. Kedudukan positif dan negatif tu sentiasa berubah. Ini untuk bekalan AC. Bekalan AC adalah bekalan yang kita guna di rumah-rumah, iaitu 230 volt, yang dibekalkan oleh TNB. Jadi AC punya kutub positif dan negatif, beza upaya dia, bekalan dia sentiasa bertukar. Okey, saya rasa cukup setakat itu untuk penerangan bagaimana elektrik dapat, apa yang dikatakan elektrik ataupun arus elektrik. Sekian. Assalamualaikum.